Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan proposal kajian tindakan dalam pendidikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Anis Azmira binti Saleh, Naimah binti Abdul Aziz, Nur Hafizah binti Muhammad, Nur Syahirah binti Zaizuddin dan Zanurul Aida binti Aziman. Tajuk proposal kami ialah meningkatkan kemahiran penguasaan sifir dalam subjek matematik tahun 4 Zuhal menggunakan kaedah petak sifir GS-Mat. Perkara pertama yang akan saya jelaskan berkenaan dengan refleksi. Okey. Sepanjang pemerhatian, kami mendapati sebilangan murid-murid kelas 4 Zuhal mengalami masalah untuk mengingati dan menguasai sifir. Ketidakmampuan murid menguasai sifir ini memberi impak negatif terhadap minat mereka pada subjek matematik dan juga markah ujian penilaian 1 mereka. Kemudian kami juga melakukan pemerhatian terhadap semakan buku latihan murid-murid yang kelihatan banyak kosong dan tidak disiapkan akibat kesukaran mereka untuk mengingati sifir. Selain itu, pelbagai rungutan yang diterima daripada murid-murid. Antaranya, "Cikgu, saya tak pandai nak buat soalan ini. Cikgu, sifir 8 ini susahlah. Cikgu, bosanlah belajar bahagi ni." Selain itu, kaedah pengajaran yang selalu kami gunakan di dalam kelas adalah kaedah chalk and talk, dan kami mula terfikir adakah kaedah ini berkesan dalam memberi kefahaman kepada murid-murid berkenaan dengan penguasaan sifir. Murid-murid juga kelihatan hanya berada dalam kelas dan untuk fokus 15 minit yang pertama sahaja. Kemudian fokus dan tumpuan mereka perlahan-lahan hilang sehingga menyebabkan mereka mulai bosan. Situasi ini turut menyedarkan kami bahawa penggunaan cara tradisional iaitu chalk and talk ini ternyata membuatkan tumpuan murid hilang dan akhirnya mereka mulai bosan. Kemudian kami mula mengambil inisiatif untuk mendekati murid-murid dan bersoal jawab dengan mereka tentang kefahaman mereka dalam subjek matematik. Rata-rata di antaranya memberi respon yang sama, iaitu mereka mengalami kesukaran dalam menjawab soalan darab dan bahagi kerana tidak menghafal dan mengingati sifir. Okey, untuk 2.0 isu keprihatinan, guru mendapati penguasaan sifir perkara wajib dan teras utama dalam asas matematik. Murid tahun 4 sudah mula dikendaki untuk menjawab soalan berasaskan konsep darab. Topik darab merupakan asas kepada murid untuk menjawab soalan yang berasaskan pentaksiran bilik darjah formatif iaitu kemahiran menyelesaikan masalah dalam kertas 2. Oleh itu, kami sebagai guru prihatin dengan pentingnya sifir untuk murid sebelum murid menguasai topik lagi susah seperti pecahan, perpuluhan, bahagi. Mereka perlu menguasai asas matematik. Oleh itu, kami menjadikan menguasai asas sifir ini sebagai fokus kajian kami. Seterusnya, kita akan ke objektif kajian. Kami membahagikan objektif kajian kepada dua objektif iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum ini adalah objektif yang lebih menyeluruh sifatnya berbanding dengan objektif khusus tujuannya adalah terperinci. Okey, objektif umum kajian ini adalah untuk memastikan murid tahun 4 Zuhal mengingati dan menguasai kemahiran sifir dan lulus cemerlang dalam subjek matematik. Manakala objektif khusus yang lebih terperinci adalah yang pertama, membantu murid menguasai sifir dengan mudah dan cepat. Yang kedua adalah meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan darab dan bahagi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan minat murid tahun 4 Zuhal terhadap subjek matematik. Ini adalah objektif kajian kami.
Seterusnya saya akan menerangkan kumpulan sasaran kajian tindakan ini. Kumpulan sasaran kajian tindakan ini adalah terdiri daripada 15 orang murid, 4 zuhal, dan 15 orang murid itu terdiri daripada 9 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuan. Bagaimana kami pilih 15 orang murid ini adalah dilakukan melalui markah ujian penilaian 1. Kami mengambil murid yang mendapat markah rendah dalam subjek matematik dan kami ingin murid-murid yang mendapat markah rendah ini menikmati insentif yang kami akan buat dalam kajian tindakan kami, dan kami harap murid-murid tersebut dapat menunjukkan hasil yang sebagaimana kami harapkan dalam untuk kajian tindakan ini. Okey, seterusnya saya sambung bahagian reka bentuk kajian. Model kajian tindakan yang kami gunakan ialah model kajian tindakan Chemis dan McTaggart 1988 yang bermula dengan fasa merancang, bertindak, memerhati dan juga mereflek. Okay. Pada fasa merancang ini, melalui hasil pemerhatian, temu bual bersama murid dan juga semakan buku latihan, kami mendapati bahawa kaedah pengajaran yang sebelum ini gagal. Maka kami mula mencari jalan lain untuk membantu murid-murid menguasai CV dengan mudah dan cepat. Oleh hal yang demikian, kami merancang untuk menjalankan satu inovasi baharu ke atas kaedah petak CV yang telah lama diperkenalkan sebelum ini. Kaedah ini kami namakan dia dengan kaedah GS-MAT. Okey, fasa kedua pula ialah fasa bertindak. Pada fasa ini, kami menetapkan pada 1 Mei untuk menjalankan kajian bersama dengan 15 orang murid kelas 4 Zuhal yang telah dipilih sebagai sasaran kajian. Intervensi ini akan dilaksanakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Fasa ketiga pula ialah fasa memerhati. Sepanjang sesi intervensi ini dijalankan, kami akan membuat pemerhatian terhadap tingkah laku murid-murid. Kami akan memerhatikan setiap tingkah laku murid-murid ini bertujuan untuk mengisi senarai semak yang akan kami sediakan. Kami juga akan mengambil gambar-gambar semasa aktiviti ini dijalankan bertujuan untuk mengukuhkan lagi hasil kajian kami. Fasa yang terakhir pula ialah refleksi. Kami akan membuat refleksi berdasarkan analisis ke atas keputusan ujian pra dan juga ujian pasca, serta kami akan membuat perbandingan di antara kedua-dua ujian tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat peningkatan penguasaan kemahiran responden dalam menyelesaikan soalan darat dan bahagi selepas intervensi ini dilaksanakan. 5.2 Perancangan. Untuk bulan April, minggu pertama dan kedua, guru melakukan tinjauan awal. Guru mengenal pasti masalah dan kumpulan sasaran. Guru menyediakan soalan ujian pra. Guru melaksanakan ujian selama 60 minit dan guru juga membuat pemerhatian kepada tingkah laku murid sebelum ujian pra dilakukan. Minggu ketiga bulan April, guru membuat analisis dan merancang. Guru menganalisis, merekod dan melaporkan keputusan ujian pra. Guru melaporkan dapatan kajian. Guru merancang aktiviti berdasarkan kesesuaian dapatan kajian yang diperoleh. Minggu 4 bulan April, guru melaksanakan tindakan intervensi. Di sini ada 4 aktiviti yang dirancang, iaitu aktiviti pertama, guru menunjukkan cara membina CV menggunakan kaedah petak CV. Aktiviti 2, murid membina petak CV menggunakan kad GS-MAT. Aktiviti 3, murid membina petak CV dengan sendiri secara berulang sebanyak 3 kali. Dan aktiviti 4, guru memberi soalan latih to be. Pada bulan Mei, minggu pertama hingga minggu keempat, guru membuat refleksi. Guru melaksanakan aktiviti intervensi berulang-ulang. Guru melakukan pemerhatian, merekod dan refleksi terhadap perubahan sikap dan tingkah laku murid sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Pada bulan Jun, minggu pertama hingga minggu keempat, guru membuat analisis dapatan kajian. Guru menjalankan ujian pasca selama 60 minit. Guru menganalisis, merekodkan dan melaporkan keputusan ujian pasca dan membuat perbandingan
bandingan antara ujian pra dan ujian pasca bagi setiap murid. Guru membuat refleksi kajian dan cadangan penambahbaikan. Guru menyediakan laporan. Untuk instrumen kajian, kami menggunakan kaedah semakan ujian pra serta ujian pasca. Ujian ini mengandungi 10 soalan subjektif merangkumi soalan darab dan bahagi yang melibatkan kemahiran penggunaan CFIR. Seterusnya, untuk pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah JSMAT. Kaedah JSMAT adalah singkatan bagi Genius Square Mat. Kaedah ini telah diinovasikan dari kaedah petak sifir untuk menarik minat murid membina sifir dengan cepat dan menyeronokkan. Set JSMAT terdiri daripada lembaran petak sifir yang diperbuat daripada kain felt dan 81 keping kad nombor yang diperbuat daripada magic tape velcro. Kaedah pelaksanaan JSMAT ialah murid dikehendaki menampal jawapan di dalam petak sifir menggunakan kad nombor yang boleh diubah-ubah jawapan dan kedudukannya. Seterusnya, untuk aktiviti yang dijalankan, aktiviti pertama iaitu memperkenalkan kaedah petak sifir. Kami menunjukkan satu kaedah mudah untuk membina sifir dalam masa yang singkat menggunakan kaedah petak sifir. Sebelum ini, murid hanya menggunakan cara yang lama iaitu dengan membina sifir satu persatu yang memakan masa yang panjang. Berbeza dengan kaedah petak sifir, murid dapat membina sifir yang sukar dengan mudah dan cepat. Seterusnya, untuk aktiviti yang kedua iaitu membina sifir menggunakan JSMAT dalam kumpulan. Semasa aktiviti 1, murid telah mengetahui kaedah petak sifir. Seterusnya, untuk meningkatkan lagi minat dan kemahiran murid membina sifir, kami menjelaskan kepada murid tentang kaedah membina sifir menggunakan JSMAT. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan kecil di mana setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang murid. Setiap kumpulan diberikan satu set JSMAT. Kumpulan yang paling pantas membina dan menjawab soalan sifir akan mendapat hadiah. Aktiviti ini membantu murid mengingat sifir dengan mudah. Pada masa yang sama, mereka boleh bekerjasama dalam kumpulan. Seterusnya, untuk aktiviti yang ketiga iaitu membina petak sifir berulang kali. Murid dikehendaki melengkapkan sifir di dalam lembaran kerja yang mengandungi 8 petak sifir dalam tempoh masa yang ditetapkan. Aktiviti ini adalah langkah pengukuhan bertujuan untuk melatih murid mahir membina sifir semasa menjawab soalan, terutamanya ketika dalam peperiksaan. Seterusnya, aktiviti 4, memberi soalan kuis dan latihan yang memerlukan penggunaan sifir. Kami memberi soalan matematik, operasi darab dan bahagi kepada murid untuk menguji kemahiran murid menjawab soalan ayat matematik menggunakan sifir. Seterusnya, kaedah pengumpulan data. Sebelum pengajaran menggunakan JSMAT dijalankan, murid diberikan satu set ujian pra yang mengandungi 10 soalan yang melibatkan soalan darab dan bahagi dari koleksi soalan akhir tahun yang telah lepas. Ujian pra ini dilaksanakan bagi mengenal pasti tahap kemahiran sedia ada murid dalam menyelesaikan soalan menggunakan sifir dan cara murid mengingat sifir dan membina sifir. Semasa program JSMAT dijalankan, guru melakukan pemerhatian dan membuat perekodan terhadap perubahan sikap dan tingkah laku murid. Selepas itu, kami melaksanakan pengajaran menggunakan kaedah JSMAT dalam aktiviti seperti yang dirancang dan pada minggu terakhir kajian, murid telah diberikan ujian pasca yang menggunakan set soalan yang sama seperti ujian pra yang telah kami berikan pada awal kajian. Seterusnya, kaedah analisis data. Dapatan data yang diperoleh daripada ujian pra dan ujian pasca yang telah dilaksanakan sebelum ini dianalisis secara deskriptif dengan melihat frekuensi dan peratusan. Hasil dapatan analisis dan peningkatan terhadap penguasaan kemahiran murid dalam menjawab soalan melibatkan penggunaan sifir boleh menjadi ukuran ke atas hasil tindakan dan kejayaan di dalam kajian tindakan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung kepada slide seterusnya iaitu slide kaedah pelaksanaan. Bagaimanakah kami melaksanakan kaedah JSMAT ini? Okey, JSMAT ini kami menggunakan beberapa bahan untuk membentuk sekeping kad JSMAT. Okey, bahan yang kami gunakan adalah pertamanya kain felt, magic tape velcro untuk ditampalkan jawapan, manakala super glue gum dan juga barang-barang lain.
Okey, daripada bahan utama kami iaitu sekeping kain fat akan digubah membentuk kotak dan di dalam kotak itu akan diletakkan sifir daripada nombor 1 sehinggalah sifir 9. Setelah disiap membentuk kotak sifir, murid dihendaki untuk mengisi ruang sifir yang kosong dengan menampal jawapan di kotak sifir tersebut. Okey, jawapan tersebut telah ditampal dengan magic tape mikro untuk dilekatkan dan diubah di mana kedudukan jawapan yang bersesuaian. Okey, baiklah. Sambungan kepada sebentar tadi. Okey, untuk memudahkan murid untuk menguasai kaedah ini dengan baik dan lancar, maka kami telah memberikan murid tersebut ruang masa secara berperingkat-peringkat untuk mengisi jawapan pada kotak GSMath. Okey, sebagai contoh yang lebih jelas adalah pada peringkat permulaan awal, murid hanya perlu menampal jawapan pada kotak GSMath dalam tempoh 3 ke 5 minit. Di mana mereka akan diberikan masa yang agak panjang dan murid boleh berbincang mengikut ahli kumpulan, iaitu murid akan dibahagikan mengikut kumpulan masing-masing. Okey, kemudian tempoh masa ini akan mula dikurangkan mengikut tahap keupayaan murid ini. Okey, dan pada peringkat akhir kami akan menjangkakan bahawa murid telah mampu membina GSMath secara penuh dan individu, bukan lagi secara berkumpulan. Okey, baiklah, sambungan kepada slide sebentar tadi, iaitu masih di peringkat kaedah pelaksanaan. Okey, bagi memudahkan tahap pemahaman tuan dan puan, kami telah merangka 5 langkah untuk aliran GSMath dijalankan. 5 langkah ini kami namakan sebagai 5M, iaitu kaedah pertama menyoal, kaedah kedua menerima, kaedah ketiga memilih, kaedah keempat mengisi dan kaedah kelima menyemak. Okey, baiklah. Mari kita pergi ke setiap satu peringkat. Okey. Peringkat pertama, peringkat menyoal. Okey, siapa yang menyoal? Di sini peranan guru untuk memberikan soalan yang bersesuaian dengan aras keupayaan murid-murid. Pada peringkat awal, kotak sifir ini hanyalah sekeping kotak yang kosong. Di sinilah murid akan berperanan untuk memikirkan jawapan yang diberikan, jawapan yang sesuai yang perlu diberikan kepada guru mereka. Okey. Kemudian peringkat kedua iaitu peringkat menerima. Okey. Jika puan perasan, di sini kami telah letakkan sampel kepingan soalan yang telah dipilih secara rawak oleh guru dan diberikan kepada murid. Okay, di sinilah apabila murid menerima kepingan soalan ini, mereka akan berfikir jawapan yang sesuai untuk ditampalkan di dalam kepingan GSMath. Okay, seterusnya sambungan kaedah memilih. Okay, di mana setelah murid menerima ataupun memilih jawapan yang sesuai, mereka akan memilih jawapan yang sesuai dan menampal jawapan tersebut di kotak GSMath. Jika kita perasan, di sini saya letakkan sampel jawapan yang telah ditampalkan magic tape mikro yang akan dipilih dan ditampalkan di kotak GSMath. Seterusnya adalah proses keempat, proses mengisi. Okey, mengisi bermaksud murid akan mengisi kotak GSMath dengan penuh di mana pada peringkat awal sehinggalah kepada peringkat akhir. Sama ada soalan ini diberikan secara rawak, secara berperingkat-peringkat, dilaksanakan secara individu ataupun dilaksanakan secara berkumpulan. Dan akhir sekali proses menyemak. Okey, menyemak ini guru berperanan untuk menyemak jawapan yang telah ditampal oleh murid sama ada jawapan itu adalah betul ataupun salah. Jika jawapan itu masih belum tepat, maka proses ini akan diulang secara berperingkat-peringkat mengikut tahap kesesuaian murid tersebut. Okey, baiklah, saya sambung pada part seterusnya iaitu jadual pelaksanaan. Aktiviti pertama kami bermula pada tarikh 10 Mac 2023 iaitu kami mula mengenal pasti masalah terlebih dahulu dan mengumpulkan data-data awal.
Okey, kemudian kami melaksanakan aktiviti tinjauan awal pada tarikh 20 Mac iaitu selepas 10 hari dilaksanakan aktiviti mengenal pasti masalah. Pada tarikh 1 April 2023 pula kami merancang tindakan iaitu secara individu ataupun dilaksanakan oleh guru panitia. Kemudian pada tarikh 5 April 2023 kami melaksanakan ujian pra untuk mengesan ataupun melihat tahap keupayaan murid terhadap subjek matematik tahun 4. Seterusnya, pada tarikh 10 hingga 14 April, kami mula membuat pemerhatian terhadap tingkah laku pelajar. Okey, kemudian pada tarikh 17 hingga 21 April, kami merekod, menganalisis dan melaporkan keputusan ujian pra yang telah dilaksanakan pada minggu terdahulu. Okey, selepas itu kami merancang menyusun aktiviti intervensi yang bakal dilaksanakan pada minggu akan datang. Seterusnya, pada tarikh awal Mei, kami mula melaksanakan aktiviti intervensi iaitu selama 4 minggu. Okay. Sehingga 5 Jun 2023, ujian untuk mengesan tahap pencapaian murid dilaksanakan bagi melihat tahap keberkesanan kaedah GSMAT yang telah didedahkan kepada murid-murid. Pada tarikh 12 Jun 2023, kami mula melaksanakan refleksi kajian. Okay, seterusnya, pada tarikh 19 Jun 2023 pula, kami menulis laporan kajian akhir sekali. Pembentangan dapatan kajian telah dilaksanakan pada tarikh 15 hingga 19 Mei. Okey, baik. Untuk kos kajian iaitu kos pembelanjaan yang telah kami gunakan untuk kaedah GSMAT, hanya 4 barang sahaja yang kami gunakan, iaitu pertama mikrotape iaitu sebanyak RM14 dibelanjakan. Yang kedua, bahan utama adalah kain fat iaitu sebanyak RM60 telah dibelanjakan. Dan yang ketiga pula adalah super glue gum iaitu sebanyak RM19 telah dibelanjakan, dan yang akhir sekali RM15 untuk lain-lain bahan. Keseluruhannya kami menggunakan sebanyak RM108 untuk kos kajian GSMAT. Okay, seterusnya pula adalah alat bantu mengajar. Kami hanya gunakan 2 sahaja iaitu GSMAT, 3 kuantiti, 3 keping untuk 3 kumpulan, dan yang kedua adalah kertas A4 sebanyak 15 keping untuk digunakan semasa proses pengukuhan kaedah GSMAT. Kesimpulan kajian tindakan ini adalah kajian tindakan ini menyedarkan kami bahawa betapa pentingnya penyelidikan kepada guru-guru, kerana ini juga disokong oleh Kementerian Pelajaran Malaysia apabila mereka mengadakan satu program transformasi sekolah 2025 TS25 yang menggalakkan murid-murid di sekolah untuk membuat lebih banyak penyelidikan dalam pendidikan. Hal ini kerana mereka nampak betapa pentingnya kajian tindakan ini untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru, dan juga dapat membantu guru-guru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, guru juga kita sebagai guru tidak boleh meninggalkan murid yang lemah dalam pelajaran. Meskipun agak sukar untuk mengajar mereka, kita kena berusaha sedaya upaya kita untuk mencari cara supaya semua murid mendapat faedah yang maksima daripada pengajaran kita. Dan cara untuk mencari jalan penyelesaian bagi masalah murid yang lemah dalam pelajaran adalah melakukan kajian tindakan. Selepas itu, masalah yang dikenal pasti perlu diselesaikan dengan pemikiran yang kritikal dan kreatif supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Ini juga amat penting untuk seorang guru yang mengadakan kajian tindakan. Mereka perlu berfikir secara kritikal dan kreatif macam bagaimana nak menarik minat murid, bagaimana nak membuat satu inovasi yang boleh memberi lebih banyak faedah kepada faedah yang maksima kepada murid, terutamanya murid-murid yang lemah dalam pelajaran, dan perlu mencari jalan penyelesaian jika kaedah itu tidak berkesan. Itulah sebenarnya kebaikan kajian tindakan, kerana kajian tindakan ini akan membantu setiap guru untuk memberi pengajaran yang baik
kepada semua murid dan murid akan mendapat faedah daripada pengajaran tersebut. Oleh itu, setiap guru perlulah, walaupun beban guru itu agak besar, tapi setiap guru perlu mengadakan penyelidikan untuk kita menjadi guru yang lebih baik pada masa akan datang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.